Okay, so seperti biasa saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greymatic. So dekat belakang saya ni saya punya office. Greymatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Di mana kalau you all nak sewa kereta boleh pergi dekat kita punya website gogreymatic.com. Ada banyak lah yang bertanya, saya dah tak buat ke bisnes kereta sewa. Okey, untuk makluman, bisnes kereta sewa ni saya dah hand over dekat kawan saya. So segala booking semua dia yang urus lah. And then sekarang ni saya fokus kepada jadi ejen je lah. Saya sekarang ni adalah ejen SKV. SKV ni apa? SKV ni dia jual produk kesihatan lah dan fokus kepada kencing manis. Alright, so hari ni saya nak bercerita tentang salah seorang ejen saya. Diorang ni suami isteri dan setakat tahun lepas diorang punya jualan 180,000 dan dia dah buat untung dalam 39,000. Ni saya punya ejen, Cikgu Fauziati dan juga Tuan Abdullah. Alright. So sebelum tu saya nak check kepada yang menonton ni boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Saya tangan kiri saya ni dah terselioh. Tak tahu apa masalah dia, bukannya jatuh apa-apa. Cuma itulah terselioh sikit kan. Alright, so pada yang menonton ni saya nak check boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Jelas. Okey, ada tak nak tahu cerita tentang Cikgu Fauziati dan juga Tuan Abdullah? Okey, Tuan Abdullah ni dia sebenarnya dia adalah jurutera dan Cikgu Fauziati ni dia cikgu lah, cikgu sekolah. Dan alhamdulillah dia orang join SKV pada bulan Jun tahun lepas lah, dan setakat Disember dia orang punya jualan 184,000 dan diorang sudah membuat keuntungan lah 39,000. So kalau kita bahagi 39,000 bahagi dengan 7 bulan, sebulan diorang dapat untung dalam 5,500 lah. Banyak tu kan. Okey, ada tak nak tahu cerita dia ni? Cerita mereka berdua. Kalau nak tahu, komen nak tahu. Dan sekarang ni saya mencarilah sesiapa yang nak tambah pendapatan, sesiapa yang nak memulakan bisnes, sesiapa yang nak settlekan hutang. Saya mencari, ada tak sesiapa kat sini yang nak saya bantu? Saya target sesiapa yang join SKV ni, dalam masa 12 bulan dia boleh buat jana pendapatan lah, keuntungan sebulan dalam 20,000. Kan? Alright, so ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Kalau ada, komen nak, lepas tu screenshot video ni dan WhatsApp saya dekat saya punya bio. Alright, jual apa? Okay, SKV ni dia jual produk kesihatan untuk kencing manis. Ni, saya bawa, ya saya off yang ni. Alright. Okay, ada tak sesiapa yang pernah dengar brand ni? Brand SKV. Ada tak sesiapa? Ada tak sesiapa yang kenal Partnel? Ni dia punya company SKV. Ada tak sesiapa yang kenal Partnel? Partnel adalah duta untuk produk SKV. SKV ni dia jual produk untuk produk suplemen lah, suplemen kesihatan. Dia ada Nutrel. Nutrel ni untuk cuci usus kan, nak kuruskan badan. Dia ada Phytech. Phytech ni untuk kencing manis lah. Lepas tu dia ada Radiant. Radiant ni untuk kulit muka, untuk sakit lutut. Lepas tu dia ada juga produk untuk wanita lah. Kalau macam perempuan ni dia punya hormon tu senggugut apa semua kan. So dia ada produk juga. And then dia ada kopi juga. Kopi dia ni tak ada gula. Kopi ni kalau you minum you boleh kurus. Lepas tu dia ada zero pengganti gula kan. Kalau you macam orang kencing manis kan, dia tak boleh ambil gula. So dia ambil zero lah. Zero ni stevia lah, tapi dia ada campuran bahan lain.
Kalau you ambil zero tu, dia boleh membantu untuk turunkan berat badan. Lepas tu dia ada juga vitamin lah. Vitamin macam sekarang ni zaman COVID kan. Kalau you ambil vitamin tu, dia boleh membantulah untuk menguatkan sistem imun. And then kalau macam vitamin tu, kalau macam COVID ni, dia ada satu bahan lah, cendawan susu harimau. Dia boleh membantu untuk menguatkan paru-paru. Okey, saya mekanik fan. Okay, so sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen. Nak jadi ejen semua. So modal untuk join SKV RM65.40 je untuk Semenanjung. Kalau Sarawak RM66.40. Kalau Sabah RM71.30. Kalau Singapura RM81. InsyaAllah pada bulan Februari, bulan Mac macam tu kita akan start masuk Indonesia. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Saya sekarang ni, dan hari ni saya nak bercerita tentang saya punya ejen. Dia ni cikgu sekolah dan tahun lepas dia buat dalam masa 7 bulan, dia buat keuntungan dalam RM39,000. 39. Yang perempuan tu Cikgu Fauziati. Dia adalah cikgu sekolah dekat MRSM Johor. Lepas tu suami dia Cikgu Tuan Abdullah, dia ni sebenarnya engineer tetapi dah lama lah tak bekerja. Kan? Ada tak sesiapa yang nak tambah pendapatan? Okay, so saya cerita tentang kisah dia orang ni. Okay, ada tak nak tahu story tentang dia orang ni? Oh, macam ada ke orang tengok saya punya live ni? Selamat pagi. Alright, ni cerita dia. Cerita betul. Okay. Oh, tak nak. Tak nak tak apa. Saya nak fokus pada orang yang nak ubah kehidupan dia je. Okay, so Cikgu Fauziati ni saya dah kenal lama lah, dalam tahun 2014. Masa tu dia belum kahwin lagi. And then Cikgu Fauziati ni dia orang Kelantan. Orang Kelantan. Dia masa saya jumpa dia ni, dia tak silap saya ayah dia dah tak ada lah. Dia anak yatim lah kan. And then masa saya jumpa dia tu, dia baru dapat kerja lah sebagai cikgu kan. Masalah dia ni, Cikgu Fauziati ni, masa dia start kerja tu, tangan saya ni sakit ni nak pegang ni kan. Masa dia start kerja tu, dia ada masalah. Nama dia kena blacklist. Produk DJB. Okay, nak cuba. Produk ni kalau you nak order, nanti macam order dekat saya, nanti saya submit dekat HQ akan hantar. Kan. Dia sekejap je pakai Ninja Van. 1 hari 3 hari sampai lah. Alright, so Cikgu Fauziati ni, dia masa dia start kerja tu dia nak buat loan. Lepas tu nama dia kena blacklist. Sebab masa dia belajar dulu, dia ada macam beli komputer. Lepas tu dia tak, kira macam tak bayar lah hutang lah. Dia beli komputer macam loan lah kan. Tapi dia tak habis belajar dan dia tak bayar hutang loan tu lah, loan komputer tu. And then company yang jual komputer tu sitoskan. Bila dia start kerja, dia nak apply loan tak boleh. Nama dia dah kena blacklist. Sekejap saya duduk dulu lah. Alright. Nama dia kena blacklist. Okay, so ingat JB sekarang ni ejen dia ramai. Saya standkan lah dia. Sakit jalan ni. Okay, boleh tak? Tangan saya sakit lah. Alright, so macam SKV ni dia ejen dia tak pegang barang. Okay,
So kalau ada orang nak order, nak beli, kita submit dekat HQ and then HQ akan hantar lah. Assalamualaikum. Saya dah join. Kat Sabah macam mana? Okey, dekat Sabah kita ada SKV dia baru je buka distribution center dekat Sarawak. So kalau orang Sabah Sarawak, distribution center dekat Sarawak akan hantar. So cost tu kalau macam Sarawak tu murah je lah. Harga penghantaran dia tu lebih kurang macam harga Semenanjung je. Cuma Sabah tu mahal sikit lah. InsyaAllah lah dalam tahun ni kita akan start buka distribution center dekat Sabah. Sabah belum ada lagi distribution center. Yang kita ada sekarang ni dekat Sarawak. Alright. Okay. So Cikgu Fazliati ni masa dia tahun 2014 tu saya jumpa dia. Dia datang jumpa saya, dia pening kepala lah sebab apa dia nak apply loan tak boleh apa semua kan. Siapa kat sini yang kena blacklist, yang disenaraikan hitam. Dan hutang dia tu dia kena blacklist tu tak banyak pun, dalam 8,000. Tetapi macam setengah orang 8,000 tu besar gila. Macam Cikgu Fazliati ni sebab apa dia pun baru start kerja kan. Pada dia 8,000 tu banyak. Kalau nak harapkan gaji dia tu nak tolak-tolak memang dia kata sampai dia pencen pun dia tak nampak jalan macam mana dia nak settlekan tu lah. Alright. Okay, so saya pun masa tu saya cakap kat dia, alah 8,000 sikit je cikgu kan. Sikit je tu. Pada saya lah masa tu saya 2014 saya dah saya dulu kerja makan gaji juga. Saya pun dulu mengajar juga. Saya memang ada pengalaman lah ada masalah hutang semua kan. Tapi and then saya pun start niaga. Alhamdulillah lah daripada bisnes tu saya dapat settlekan hutang lah. Masa tahun 2014 tu saya punya hutang tu dah berjuta dah kan. Sebab apa, saya buat bisnes kereta sewa and then saya beli rumah apa semua kan. Hutang saya dah berjuta. So pada saya 8,000 tu tak adalah besar mana kan. Sebab apa, saya pun dah banyak hutang kan. Tapi pada setengah-setengah orang 8,000 tu besar kan. Besar sebab apa, dia tak nampak jalan lain. Alright. Okay. So sebelum tu saya cerita sikit lah tentang saya sebab apa mungkin ada yang tak kenal saya, mungkin yang tak tahu pasal saya. So sebenarnya saya sebelum saya terlibat dalam bisnes ni, saya sebenarnya adalah saya bekerja dekat universiti. Saya kaki tangan awam, bekerja sebagai jawatan saya tu tutor lah, mengajar. Saya tak dapat title pensyarah sebab apa, saya tidak ada PhD. Tapi kerja saya memang mengajar, kena supervise student, kena buat research apa semua kan. Sebiji macam pensyarah. Cuma saya tak dapat jawatan pensyarah sebab apa, saya tidak ada PhD lah. Saya hanya ada master saja. Alright, so masa saya bekerja tu macam biasalah kerja government kan. Buat loan sana, buat loan sini. Last saya tersontot dengan hutang. Kira macam duit gaji saya tak besar. Masa saya start kerja tu gaji saya tak sampai 2,000. 1,700, 1,800 yang tu kan. So saya beli motor, saya beli kereta, lepas tu kad kredit apa semua. So apa yang berlaku masa tu, duit gaji saya tu habis bayar hutang je. Memang tersontot. Ada ke yang mendengar saya punya cerita ni? Ke saya sok sendiri je? Ya. And then saya sebenarnya untuk saya keluar daripada masalah tu, saya ada buat banyak bisnes lah. Saya ada buat banyak bisnes. Macam yelah, kita kerja government kan, kita carilah, cuba-cuba cari bisnes apa yang kita boleh buat. So saya pernah jual seluar jin macam tiruan lah. Saya pergi Kuching, beli seluar jin, and then bawa balik dekat saya punya office, cuba-cuba lah jual dekat kawan-kawan. Tak jalan. Boleh jual lah tapi lalas tak balik modal pun. Sebab apa, nak jual seluar jin ni modal kena banyak lah kan. Sebab apa, nak kena beli banyak design apa semua. Lepas tu saya cuba jugalah jual JC tiruan.
tak jalan juga. Saya cuba buat ladang sawit, melingkup. Saya beli excavator, melingkup. Saya buat apa lagi ya? Saya cuba jual minyak hitam, jadi ejen minyak hitam, tak jalan juga. And then saya cuba jual, macam abang saya ni meniaga juga, so dia jual macam stiker-stiker kan, stiker-stiker untuk unit beruniform, tak jalan juga. Tak silap saya hampir 10 bisnes jugalah saya buat. Saya cuba buka kedai runcit, tak jalan. Saya cuba buka gerai gerai jual air tepi jalan, tak jalan kan. Tapi saya cuba-cuba je sampailah saya buat bisnes kereta sewa, dan alhamdulillah bisnes kereta sewa tu nampak peluang lah kan. And then saya stop semua bisnes lain, and then saya fokus kepada bisnes kereta sewa. Dan alhamdulillah daripada bisnes kereta sewa tu, saya start bisnes kereta sewa tahun 2006 dengan 2 buah kereta. Saya ada tulis cerita saya, perjalanan saya dalam sebuah buku, Blueprint Jutawan. Buku ni saya tulis, saya terbitkan sendirilah, tapi tak jual lah. Alright. So dalam ni saya ada cerita lah. Saya tunjuk sikit lah gambar saya kan. Ni nak tahu tak ni rumah ni? Alright. Ni adalah rumah saya membesar lah. Rumah ni dekat Felda ke Ratung. Saya anak peneroka Felda, dan inilah rumah saya membesar. Tapi rumah ni dah roboh, dah tak ada apa-apa dah, kosong. So saya anak peneroka Felda, dan asal orang miskin lah, asal orang tak ada apa-apa kan. Okey, ni rumah dekat Tikam Batu, Kampung Masjid Tikam Batu, Kedah, rumah saya dilahirkan. Ni rumah kat Kedah. Tapi rumah ni sekarang ni kakak saya duduk. Alright. Ni saya tunjuk sikit lah gambar-gambar saya tentang cerita saya lah. Okay, yang ni gambar saya dengan isteri saya. Masa ni kita orang baru kahwin kan. Lepas tu ni gambar saya masa saya bekerja kat universiti. Yang ni saya kuah kering ni. Ni saya. Ni kita orang ada macam field trip masuk hutan. Saya bekerja dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. And then saya follow tim Jabatan Perhutanan untuk masuk dalam hutan lah. Alright. Dan pada tahun 2006 saya ada masalah kewangan yang teruk apa semua, dan saya cuba buat bisnes macam-macam, tapi banyak semua tak menjadi. And then last kali saya beli kereta 2 biji ni, kereta kancil. Masa ni tahun 2006, kereta ni dua-dua ni dia punya tahun 1987. Kereta ni dah 9 tahun, saya beli, saya sewakan. Dan alhamdulillah rezeki saya dalam bisnes kereta sewa, bisnes tu berkembang. Daripada 2 biji kereta jadi 20 biji, jadi 50 biji, jadi 70 biji kan. Sampailah saya boleh buka cawangan lah di seluruh Malaysia. Dan ini antara kereta yang tak awal lah saya beli. So masa tu saya kurus lagi tuan-tuan. And then daripada bisnes kereta sewa saya dapat beli rumah kan. Ni rumah pertama yang saya beli. Harga dia 185,000 macam tu lah. Okay, saya pergi Bintulu zero, tak ada apa-apa. Lepas tu saya beli lagi rumah yang kedua, 210,000. Lepas tu alhamdulillah saya beli lagi rumah yang ketiga, ni 680,000. Dan saya juga pernah masuk dalam newspaper kan. Newspaper. Ni antara newspaper yang saya masuk lah. Alright. Ada tak sesiapa yang nak buku ni? Ni antara mentor-mentor yang saya belajar. Kan. Ni mentor-mentor saya. And then ni company saya lah, Greenmatic. Alright, ada tak sesiapa yang nak buku ni? Ada tak? Tapi saya bagi dalam bentuk e-book lah. So kalau siapa yang nak, siapa yang mendaftar menjadi ejen bawah saya bagi buku ni dalam bentuk e-book secara percuma. Alright. So bukannya satu saya bagi 3. So ini buku pertama saya yang saya tulis, Rahsia Senang Mendapat Pinjaman. Buku ni macam mana you nak dapatkan loan, macam mana you nak apply loan kan. So dekat sini saya rasa ramai orang yang ada masalah nak apply loan, tak reti nak apply loan.
kan. Lepas tu saya juga ada tulis satu buku, Hijrah Menjadi Usahawan, macam mana saya daripada seorang pekerja makan gaji, kerja government, saya berhijrah menjadi usahawan. Dan yang ni buku terbaru saya. So saya bagi ni free je. Harga buku ni semua sekali dalam 150. Tapi saya bagi dalam bentuk download lah. Siapa yang mendaftar jadi ejen bawah saya bagi buku ni dalam bentuk e-book. Harga ni, nilai dia ni, buku ni RM150. Saya bagi free saja. You boleh baca. You boleh baca cerita saya, macam mana saya daripada anak penolong Felda, kerja makan gaji, lepas tu terperangkap dengan hutang, saya start business kan. Alhamdulillah saya jadi jutawan. Dan so itu perjalanan saya. Macam mana saya apply loan kan. Alright, siapa yang nak, komen nak. Lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Alright. Okay, so alhamdulillah daripada bisnes kereta sewa tu saya dapat dapat settlekan hutang, saya dapat beli rumah, alhamdulillah. Sebulan saya punya macam keuntungan lah daripada kereta sewa RM30,000, RM40,000, saya boleh simpan duit semua kan. Tetapi itulah, bisnes ni ada turun naik. Pada tahun 2015, nak kata macam mana, bisnes saya tu sebelum 2015 memang buat duit lah. Tapi bila saya 2015 tu dengan GST, dengan segala benda lah, saya cuba apply lesen pun semua. So dekat situlah start problem lah. Dengan GST, dengan segala benda lah kena. Dengan cukai pun semua. Memang letih lah. Kita berniaga ni, untung tu kira bayar denda je. Untung bayar denda tu, bayar denda ni. Tapi kalau kita buat berniaga senyap-senyap, tak ada apa-apa. Kan? Kalau kita cuba nak apply lesen tu, apply lesen ni, kita cuba follow peraturan yang ditetapkan, kita ni berniaga ni untung bayar denda je. Tapi alhamdulillah saya boleh bayar denda. Tapi bila masuk tahun 2020, bila COVID datang, memang terus melingkup lah saya punya bisnes. Dan saya cuba bangkit, cuba jual produk, melingkup lagi. Lepas tu saya jual SKV. Alhamdulillah untuk tahun lepas saya punya total sale dalam 3.5 juta. Alhamdulillah lah, kan rezeki kan. Alright. Saya tunjuk lah saya punya, kita orang punya sale tahun lepas. Ni kot. Mana lah? Alamak, dia jadi lari. Okay, saya ada tak nak tahu sale kita orang tahun lepas? Ni kita orang punya sale untuk daripada Februari sampai Disember 2021, 3.5 juta. Ini gambar isi saya lah. Alright, so sebulan lah kalau kita bahagi, dia punya profit tu dalam 20,000 lebih lah. Alright, adakah lagi yang mendengar saya punya cerita ni? Dan saya mencari sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak tambah pendapatan. Kalau you tak percaya, tak apa, tak ada masalah. So saya cari mereka yang nak ubah hidup saja, mereka yang nak tambah pendapatan. Tangan okey tak tu? Tangan saya dia tak adalah apa sangat kan, cuma tak boleh, kalau saya bengkok dia jadi sakit. Bukan jatuh pun. Tak ada jatuh. Saya pun tak tahu sebab apa, sakit tu dah lama lah, tapi tak adalah sakit macam sekarang. Cuma saya suspect lah, mungkin saya duduk live, saya duduk pegang monopod kan. Lepas tu saya duduk tunjuk produk apa semua. Tu satu lah. Lepas tu semalam saya tengok video. Ada orang cakap lah saya baru lepas kena booster, vaksin booster kan. So ada yang cakap lah, ada yang lepas kena suntik tu ada yang sakit tulang lah apa semua. So kemungkinan juga kan, dia tak ada apa-apa lah. Mungkin 2-3 hari okey lah kan. Okey, nak macam mana cara? Okey, siapa yang macam mana kalau you nak join saya, you komen nak, lepas tu you screenshot video ni, lepas tu you pergi dekat saya punya bio,
you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi ejen. So modal untuk join jadi ejen, modal dia dalam kalau you duduk dekat Semenanjung RM65.40. Kalau you duduk dekat Sarawak RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah RM71.30. Kalau you duduk dekat Singapura RM81. So produk SKV ni boleh dijual dekat Malaysia dan juga Singapura. InsyaAllah lah bulan Februari kita akan masuk Indonesia. Siapa yang nak, komen nak, lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, cakap you nak jadi ejen. So modal dia rendah je. Macam saya tunjuk tadi, saya punya jualan untuk tahun lepas 3.5 juta. 3.5 juta dan saya punya profit dalam, sekejap saya tengok, profit dia dalam 250,000 lah. Ada tak nak tengok saya punya record? Sambil-sambil saya cerita tentang Cikgu Fauziati tadi. Alamak, ni. Ini saya punya jualan pada tahun lepas. Masa saya join tu tuan-tuan, saya pun 4 bulan pertama tu sale paling tinggi dalam 14,000 je. Lepas tu masuk bulan ke 5, 6 tu dia start meroket lah. Sebab apa? Saya punya ejen dah ramai. Untuk tahun lepas saya punya ejen, saya dapat rekrut dalam 600 orang. Dan saya punya profit dalam 256,000. Modal dia rendah je, RM65 je. Lepas tu kita tak payah pegang barang, tak payah packing barang, tak payah push barang pun semua. So ini adalah net profit lah. Kan. Okey, produk dia produk kesihatan. Produk kesihatan. Siapa yang nak? Dan tadi saya nak cerita tentang saya punya ejen. Ni Cikgu Fauziati. Mana dia? Sekejap. Okey. Oh dia lari. Okey, ni Cikgu Fauziati. Salah. Mana Cikgu Fauziati? Ni. Alright, ni saya punya ejen, Cikgu Fauziati. Dia join SKV 7 bulan. Jualan dia 184,000 dan dia untung 39,000. Alright. So kalau nak cerita saya mungkin tak percaya. Ni saya cerita tentang ejen saya. Okay, so habis cerita pasal saya. So sekarang ni saya nak cerita tentang Cikgu Fauziati. Cikgu Fauziati ni macam saya cakap tadi, saya kenal dia daripada tahun 2014. Lepas tu dia ni memang ada masalah kena sitos, kena blacklist. Lepas tu saya ajarlah dia macam mana nak buat bisnes kereta sewa. Daripada bisnes kereta sewa tu dia ada income dan dia boleh settlekan lah dia punya nama tu clear lah. So dia boleh buat loan, lepas tu dia beli kereta apa semua. And then dia join saya lah buat bisnes kereta sewa sama-sama. And then daripada bisnes kereta sewa tu dia dapat macam panggil kakak dia bekerja dengan dia. Lepas tu dia boleh panggil mak dia duduk dengan dia, dijaga kan. So dia ni kira anak yang baik lah. Dia tak fikir diri dia. Dia bekerja, dia berniaga tu sebab nak bantu family dia. Ayah dia dah lama meninggal. Lepas tu tak silap saya, ayah dia ni kahwin 2 lah. And then macam family dia ni kira macam yelah dah suami meninggal kan. Memang tak ada apa-apa lah. And then Cikgu Fauziati ni dia memang berazam. Dia nak bantu family dia lah. So daripada bisnes kereta sewa tu alhamdulillah lah dia boleh bantu family dia. Kakak dia boleh panggil kakak dia bekerja dengan dia bayar gaji. Mak dia boleh panggil mak dia duduk dengan dia, dia jaga mak dia kan. And then dia buat bisnes sewa tu daripada tahun 2014. And then pada tahun 2020 bila COVID datang dengan saya melingkup, dengan dia pun melingkup lah. Alright. And then pada tahun 2018 tu dia kahwin dengan dia punya suami dia, Tuan Abdullah ni. And then selepas kahwin, masa dia pregnant, tiba-tiba suami dia ni hilang kerja. Dia macam suami dia ni engineer. Company suami dia ni macam tak boleh nak sambung kontrak sebab apa, projek tidak disambung. So masa Cikgu Fauziati ni mengandung, suami dia ni kehilangan kerja. Kan? So dia ingat dia kahwin
dia kerja, suami dia kerja, lepas tu dia pun ada bisnes kereta sewa, bolehlah tampung kehidupan dia orang. Sekarang ni bila dia kahwin je dengan suami, tiba-tiba suami dia pula hilang kerja. So dah nak kena tanggung suami pula kan. And then masuk tahun 2020, COVID pula datang. Bisnes kereta sewa langsung jahanam tu weh. So sekarang ni masa start COVID, dia orang ni bergantung kepada gaji Cikgu Fauziati saja. Gaji Cikgu Fauziati je kan. Memang sedih lah dengar cerita kan. And then dia cubalah juga jual, berniaga lah. Macam cuba jual emas, tapi tak adalah banyak mana untung kan. Lepas tu cuba jual macam minyak hitam, minyak giabok. Boleh lah tapi tak nampak untung. Lepas tu saya pun masa tu saya jadi ejen produk makanan. Dia pun join juga. Boleh jual tapi tak nampak duit. Tak nampak duit kan. And then memang dia orang pun hampir-hampir give up. Cikgu Fauziati dengan Tuan Abdullah ni dia hampir give up. Sebab apa, dia macam dia berniaga tudung tak jalan. Boleh jual tapi tak nampak duit. And then macam Cikgu Fauziati ni gaji dia tak besar tau. Gaji dia 4,000. Dia nak sara suami dia lagi, anak-anak pula 3 orang kan. Lepas tu mak dia lagi apa semua. So memang duit dia tak cukup. And then macam kereta-kereta yang dia buat sewa tu dah tak boleh bayar. Kan? Dah tak boleh bayar. And then pada bulan Mei tahun 2021, suami dia daftar jadi ejen. Punca suami dia tu daftar jadi ejen sebab suami dia ni kalau you tengok suami dia ni badan agak besar lah. Memang ada masalah kencing manis macam tu lah. So macam produk SKV ni dia ada produk untuk kencing manis. So Tuan Abdullah ni dia join tu sebab apa, nak beli produk SKV untuk kawal dia punya gula. So dia nak cuba zero je lah. Alright. Saya off ni. And then dia daftar pada bulan Mei. Masa tu daftar lah, tak buat apa-apa, just nak beli produk je. And then bila SKV hantar produk kepada Tuan Abdullah ni, yang Cikgu Fauziati ni pun memang dia dah almost give up dah. Memang nak berniaga, dia dah buat macam-macam bisnes, semua tak jalan kan. Semua tak nampak untung. So dia nak almost give up dah. Lepas tu saya nak ajak dia untuk join SKV pun dia dah skeptikal dah. Tetapi bila suami dia tu terima produk daripada SKV, so dalam kotak tu ada flyers lah. Ada flyers. And then Cikgu Fauziati pun tengok-tengok lah flyers tu apa benda kan. So rupa-rupanya Cikgu Fauziati ni dia ada masalah sembelit. So dia kata lepas dia beranak tu, anak yang kedua, dia memang susah nak berak. Kan, susah nak berak. And then ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Ada lagi ke yang mendengar cerita Cikgu Fauziati ni? Izzah Kunau. Ni ejen saya jugalah ni kan. Alright, so macam mana Izzah dah boleh buat sale lah? Bulan lepas sale berapa? Kan, jangan give up, buat je. InsyaAllah lah kalau kita usaha, apa yang kita buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Alright. Siapa kat sini yang dah join? SKV? Tak, ni botol kosong je. Saya campur air masak. Ini botol recycle. Saya nak tunjuk. Dia bukannya satu botol minum macam tu, tak. Ni botol kosong. Saya campur lah sikit kan. Alright. Okay, so Cikgu Fauziati ni pun tengok lah macam flyer macam ni kan. So bila SKV dia hantar produk, dia akan hantar flyer macam ni kan. So Cikgu Fauziati pun tengok. So Cikgu Fauziati dia tertarik dengan satu produk, nama dia Nutrel, yang warna hijau ni, Nutrel. So Cikgu Fauziati ni rupa-rupanya dia dah lama sembelit tau. Sembelit tu saya pun tak tahu. Rupa-rupanya orang sembelit ni dia memang tak boleh nak berak. Kadang 3 hari, 4 hari, 5 hari tak boleh berak. Siapa kat sini yang susah berak? Kan? Bang, pernah tak alami kejatuhan dalam hidup, rugi bisnes ke apa? Ada. Saya baru je tahun
tahun 2021 saya menyambut tahun baru dalam keadaan hampir separuh gila. Sebab apa? Bisnes saya jatuh melingkup, saving habis, pekerja semua berhenti. Lepas tu saya hutang pun tak boleh bayar. Lepas tu kena saman lagi. Almost hampir-hampir bankrupt lah. Hampir-hampir bankrupt. So, tapi alhamdulillah lah saya bangkit balik. Saya join SKV. Alhamdulillah tahun lepas saya punya jualan dalam 3.5 juta. Saya susah berak kadang tu seminggu. Ya Allah. Bahaya tu. Alright. So, macam Cikgu Fazliatin ni dia memang susah nak berak. Kan? Biasanya manusia biasa kalau you makan petang tu berak. Setiap hari sepatutnya you berak. Kalau you macam 2 hari, 3 hari kan, itu something wrong lah kan. And then bahaya. Sebab apa? Kalau tahi tu dia berkumpul lama sangat dekat you punya usus, so benda tu dia akan start jadi toksin. Dia masuk dalam you punya salur darah, macam-macam lah, pening kepala kan. Lepas tu bau badan busuk, lepas tu macam-macam penyakit lah. So sepatutnya kita ni makan setiap hari akan membuang, kan. So Cikgu Fazliatin ni dia sampai teruk sangat dia punya sembelit tu. Dia kena suruh suami dia pergi farmasi beli ubat. Lepas tu ubat tu dia kena masuk dalam lubang bontot dia. Masuk lubang bontot dia baru dah dia boleh berak. Kan. So rupanya memang ada memang ada orang macam tu. Kan. Nak berak kena pergi beli ubat dekat farmasi, masuk dalam bontot, and then barulah dia boleh berak. Aku geli. Geli lah. Masuk dalam bontot rasa geli kan. So itulah Cikgu Fazliatin, dia itulah hidup. Kalau dia tak masuk ubat tu dalam dia punya bontot, memang dia tak boleh berak. And then dia ternampak produk SKV ni, dia try tengok kan. Dia try, so dia beli sekotak. Dia cuba kan. Dia minum hari pertama dia minum. Tak payah letak ubat ke bontot. Terus hari pagi dia minum, petang tu terus berak. Lepas tu esok dia minum lagi. Pagi dia minum, petang berak. Dia nampak, produk ni memang power lah. Kalau tak, dia jenuh. Kan? Dia jenuh nak berak kan. So, Cikgu Fazliatin bila dia guna produk ni, dia dah lama cari macam mana nak settlekan masalah sembelit, dan dia jumpa. And then bila dia dah suka produk ni, dia pun berminat lah nak daftar jadi ejen. Sebab apa? Dia rasa lah ramai dekat luar sana yang ada masalah sembelit macam dia. So dia fokus jual produk ni. And then macam Cikgu Fazliatin ni, rupa-rupanya dia macam family dia lah. Macam suami dia ada kencing manis kan. Lepas tu mak dia pun ada kencing manis. So family dia tu memang ada masalah kesihatan. Anak dia pun ada asma kan. And then macam SKV ni memang ada produk-produk yang boleh membantu. Macam kencing manis boleh settle, asma pun boleh settle, sembelit pun boleh settle. Macam Cikgu Fazliatin, sembelit dia settle. Lepas tu suami dia kencing manis, dia punya gula tu dah start turun. Lepas tu mak dia ni ada kencing manis. Macam Cikgu Fazliatin ni, sebelum dia jumpa SKV, dia dah beli macam-macam produk. Beli jus tu lah, beli ni lah, bagi ubat batuk lah. Tak jalan, tak lega. And then kencing manis hebat dia makin teruk. And then dia cubalah bagi produk SKV dekat mak dia ni. And then mak dia ni memang kuah kering, tak ada selera makan. First kali dia bagi nutrient lah. Sebab apa? Orang kencing manis, first kali kita kena cuci dia punya usus. Bila usus dia dah okey, barulah bagi Phytech ni. And then dia bagi Phytech ni, and then dia nampak lah gula dalam darah mak dia tu dah okey kan. Mak dia ada selera makan. Lepas tu mak dia ni, kuku dia tu buruk tau. Orang kencing manis, dia kalau dia luka sikit, luka tu lambat sembuh. So Cikgu Fazliatin, mak dia ni, kuku dia tu dah buruk kan. So bila dia minum ni, kuku dia tu tumbuh balik, jadi cantik balik. Kan. Siapa kat sini yang ada masalah kencing manis, yang ada masalah sembelit, yang ataupun family you ada kencing manis, you boleh cuba. Produk ni you jangan risau. Sebab apa? Dia punya founder dia tu yang pakai spek mata tu Dr. Syed. Dr. Syed ni memang doktor. Dia pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan juga Hospital Perlis. Kan? So founder dia doktor. Dia memang tahu macam mana nak buat suplemen khas untuk kencing manis. Kan? And then produk dia ni memang ada KKM, ada Jakim. Kan? Macam mana nak jadi ejen? So you komen nak, lepas tu you screenshot video ni,
And then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen lah. Produk ni memang bagus, saya sendiri pakai, saya dah 10 bulan pakai. Dulu saya gemuk tau, berat badan saya 81 kilo. Sekarang ni berat badan saya masa bulan puasa turun. Dalam masa 2 bulan saya guna produk ni, produk SKB, Alhamdulillah 2 bulan turun 10 kilo. Tak ada exercise, makan macam biasa je. Kan, turun 10 kilo. Tapi tu bulan puasa lah. Lepas bulan puasa aku melantak balik, naik balik, tapi berat badan saya maintain bawah, kira macam bawah 75 kilo lah. Kan, boleh. Nak kurus ni senang je. Nak kurus ni first kita stok gula, lepas tu kita ambil produk Nutrell ni, cuci you punya usus. Lepas tu dia ada satu, macam saya guna ni lah, macam gula saya tak ambil, saya ambil ni Zero ni untuk ganti gula. Yang ni kalau you ambil dia akan bakar lemak you. Bakar lemak you. Dan satu lagi saya ambil kopi lah. Saya ambil kopi. Ni kopi daripada SKB juga. Kopi ni dia kopi 4-in-1, dia tidak ada gula. Kalau you minum ni waktu pagi, you jadi kenyang, you jadi kurang lapar. So macam saya cakap tadi, kalau you nak kurus, first kali you stop gula, and then you ambil Zero ni. Zero ni you letak lah dalam kopi ke, dalam teh ke apa semua, you minum, memang dia akan bakar lemak you. Okay, lepas tu you ambil Nutrell ni. Nutrell ni dia memang akan flush lah, apa saja dalam you punya usus, dia akan flush. Alright. Betul. Siapa yang dah pernah cuba kopi ni? So memang kopi ni sedap. Orang kencing manis pun boleh. Sebab apa? Kopi ni dia tidak ada gula. Dia ini lemak dia tu, dia biasa kopi 3-in-1 dia pakai apa, creamer kan. Tapi creamer ni creamer yang high quality. So you nak beli pun boleh, you nak jadi ejen pun boleh. Macam saya alhamdulillah tahun lepas saya join, saya punya jualan tu dalam 3.5 juta. Saya punya profit dalam 250,000 lebih. Kan? Alright. Okay, so saya siapa? Alright. Okay, so Cikgu Fazatin dia bila dia masalah sembelit dia settle. Lepas tu mak dia kencing manis kan, dia bagi Fitech ni, dekat mak dia. Alhamdulillah kencing manis mak dia tu gula dah normal balik. Dia hari tu dia cakap gula dalam darah mak dia dalam 5-6 macam tu. Dulu memang 9-10 kan, tinggi kan. Mak dia tu dah gigi dah tak ada dah. Sebab apa? Orang kencing manis kan. And then sambil dia guna produk, dia pun promote. Dan tahun lepas, daripada Jun lah, sebab apa dia join Mei, Jun tu betul-betul dia buat, dia punya jualan 184,000. Saya tanya dia, berapa untung? Untung dia 39,000. 39,000 bahagi dengan 7 bulan, bersamaan dengan sebulan dia punya untung 5,500. Kan? Dah kurus, nak kurus lagi. Boleh. Siapa yang nak, you boleh screenshot video. Siapa yang nak beli pun boleh, nak jadi ejen pun boleh. You screenshot video ni, lepas tu you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Kan? Right. Ini real story. Memang alhamdulillah lah, saya pun kesihatan pun okey kan. Mana cuba. Ni. Real story. Cikgu Fauziati. So nampak cikgu sekolah pun boleh buat. Lepas tu suami dia tak bekerja. Dia buat sama-sama lah. Alright. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Nak tambah pendapatan, yang nak sihat, yang nak settlekan hutang kan. So modal dia murah je, RM65.40 untuk Semenanjung, Sabah Sarawak 70. Tapi itulah, kalau you nak dibantu, you kena, jangan bagi alasan lah. Banyak orang dia nak join tapi banyak sangat alasan kan. So tak apa, pelan-pelan belajar. Ada pengalaman pun boleh, tak ada pengalaman pun boleh, tak ada masalah kan. Alright. Alhamdulillah, tahniah Rina. Rina ni ejen saya lah. Tahniah dan saya cerita sikit. Ada tak nak tahu macam mana saya buat
Alang-alang you all dah join kan. Macam mana saya buat daripada saya join SKV daripada bulan Februari 2021 sampai saya boleh buat jualan 800,000 sebulan. Masa tu saya punya profit dalam 60,000. Ada tak sesiapa yang nak tahu? Saya suka dengar cerita tuan pasal LSDN tu. Itulah. Tapi sebenarnya bila kita tengok dekat Facebook, sebenarnya bukan saya seorang tu, ramai lagi yang menghadapi masalah macam tu. Kan? Kan? Okay, so apa yang benda yang saya buat? Ni very simple lah. Sebab apa saya tak pandai buat Facebook ad, saya tak pandai buat iklan berbayar, saya tak pandai. Memang tak keluar duit lah untuk buat marketing. Okay, so apa yang saya buat, lepas saya daftar jadi ejen tu, rezeki saya lah, saya dapat jumpa founder SKV. Founder SKV tu dia cerita lah pasal company dia kan, macam mana SKV ditubuhkan, lepas tu dia punya marketing plan apa semua. And then bila saya dah faham, saya balik je tu, saya terus buat live lah. Masa tu saya live dekat Facebook, saya tak live lagi dekat TikTok. Sebab apa, TikTok saya pun baru lagi. Saya live kat Facebook. Cuma dekat Facebook ni tak adalah ramai mana, tapi tak apalah. Saya live je, tiap-tiap hari saya live, saya cerita tentang SKV dan saya ajak lah siapa-siapa yang berminat nak join saya. Tapi masa tu agak susah jugalah untuk saya rekrut ejen. Sebab apa, saya pun baru daftar je. Tak ada result apa-apa lagi. Apa yang saya buat adalah saya start contact leader-leader SKV yang dah lama, yang dah ada say, yang power kan. Saya contact dia lah, saya contact dia orang. Tak silap saya 4 orang saya contact. And then saya minta dia orang ni buat sharing macam mana dia orang bermula. So setiap minggu ada satu orang leader SKV yang saya jemput untuk dia orang buat share. So share tu saya gunakan Google Meet je. And then saya pun sebelum sesi sharing tu, saya inform lah dekat saya punya Facebook semua. Saya cakap saya akan nak buat macam sesi sharing, macam mana seorang leader ni boleh buat 100,000 kan, 150,000 sebulan. Siapa-siapa yang berminat boleh WhatsApp saya dan saya bagi link lah untuk dia orang join. Kalau dia orang ada soalan nak tanya pun boleh. So saya buat benda tu selama 4 minggu berturut-turut kan, 4 minggu berturut-turut. Minggu ni orang leader ni, minggu kedua leader ni. So saya jemput lah. Yang join tu tak ramai pun, dalam 10 orang, 15 orang. Tapi tak apa, tak ada masalah. Sebab apa, bukannya saya panggil tu terus nak closing kan. Sebab apa, saya nak banner content. Saya nak banner content je. Alright, so masa sesi tu tak ramai, dalam 10 orang, 15 orang. And then saya pun buat macam sharing tu. And then benda betul saya buat adalah saya live streaming. Kan kita bila kita sharing pakai Google Meet tu, kita boleh live streaming. Saya live streaming dekat saya punya Facebook. Tak ada orang tengok pun kan. Tapi tak apa. Sebenarnya saya nak download je. Saya nak download video tu. Lepas habis tu saya download video tu and then saya masuk dekat saya punya YouTube. Okay, daripada YouTube saya masukkan, masa tu saya ada blog lah. Saya masukkan dekat saya punya blog. Lepas tu saya tulislah cerita. Sebab apa, kadang-kadang orang tak suka dengar panjang-panjang kan. Tak suka dengar video sampai sejam semua. So orang nak baca story. So saya letak video tu dekat saya punya blog. Lepas tu saya ceritalah ringkasan daripada perkongsian tu. Pendek je, orang baca 10 minit dah habis. So saya dah ada konten, dan konten tu saya post lah dekat saya punya Facebook, saya punya Twitter, apa saja yang saya boleh post, saya post. Lepas tu macam saya dah ada database kan, dekat WhatsApp status, dekat WhatsApp broadcast. Lepas tu saya pun ada sistem email kan. So saya blast. Alhamdulillah lah, bulan pertama saya dapat rekrut dalam 30 orang lah. 30 orang. Kan? Betul. So benda ni dia proses tau. Dia bukannya saya join je terus meletup. Kalau you tengok saya punya ni, selepas bulan ke-7, ya, saya tunjuk saya punya sale bulan ke ni. Saya punya sale 4 bulan pertama saya punya sale paling tinggi 14,000 ya tuan-tuan. Masuk bulan Ogos tu barulah baru nampak. So mana bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. 7 bulan. 7 bulan baru nampak. Kan? So, apa yang kita buat sekarang ni, kesan dia saya percayalah kesan dia 3 bulan lagi. Saya nampak kesan tu selepas dalam bulan ke-7 baru nampak. Kan? Macam mana buat image floating? Dia pakai ni filter green screen. Filter green screen. So you boleh pilih yang tapak tangan. Kan? Alright. Sekejap. Ada soalan. Macam mana bulan Februari abang dah dapatkan ejen 30 orang laju? So dekat sini sebenarnya personal branding lah, personal branding. So that's why bila you nak berniaga, you kena banner you punya personal branding. So sebenarnya saya ni dah kira macam saya dah berniaga lama, lepas tu saya adalah follower kan. Adalah follower. Okay. Macam saya punya Facebook sekarang ni, saya punya follower masa tu lah ada 30,000 follower. Lepas tu saya punya Facebook personal pun ada, friend pun dah ada 5,000. Lepas tu follower pun dah ada 10,000. IG saya masa tu dalam 1,000 lebih. Adalah orang follow kita kan. So macam saya ni, kalau apa saja bisnes yang saya buat, insyaAllah lah ada orang akan join lah kan. So you all pun tak apa. Kalau you baru je, first kali you kena banner personal branding. Jualan sendiri ke jualan group. Okay, masa mula-mula tu saya banyak personal sale. Tapi bila saya punya ejen dah ramai tu, group sale lah. So kerja saya relax lah. Macam bulan lepas saya punya group sale dalam 12,000 je. Bulan Disember saya punya group personal sale 12,000. Saya punya group sale dalam 700,000. Kan? So bisnes SKV ni dia macam founder dia cakap, janganlah buat sorang-sorang, janganlah berniaga sorang-sorang. So you banner team. Sebab apa? Dia tak nak you penat. So you masuk, you first kali you jual personal sale lah. Lepas tu lama-lama ada customer nak jadi customer, ada orang nak jadi agent. So you banner team. Dan tahun lepas lah saya punya agent ada 600 orang. Alright. So macam tahun ni saya sempat live 2 kali je. Sebab apa? Saya tak sihat, tangan saya sakit. Tapi alhamdulillah lah, setakat semalam saya tak promote apa-apa, tak buat live apa semua. Setakat semalam saya punya sale 80,000. 80,000 kan. Sekejap saya screenshot sale saya semalam. Ni 74,000 setakat ni. Waalaikumsalam. Sekarang ni dah 80,000. So bisnes ni kira macam kalau you mula-mula tu you penat, tapi lama-lama you relax lah. Tapi saya tak nak relax lah. Sebab apa, tahun ni saya target saya nak touch 60 juta. Macam mana boleh pergi 60 juta? Sebab apa? Saya tengok leader saya. Nak tengok tak saya punya leader saya lagi ganas lah. Sekejap saya tengok. Ni kot. Ni saya punya leader, Kak Nini ni. Dia punya tahun lepas sale dia 43 juta. 43 juta kan. So saya bawah dia. Betul. Sebab apa? Saya punya leader sale dia paling tinggi sebulan 9 juta. Dan dia punya ejen bawah saya lagi ramai daripada saya. Ejen saya lagi ramai daripada leader saya. Leader saya, ejen bawah dia tak sampai 200 orang pun. Saya, ejen bawah saya dah 600 orang. Saya dalam SKV saya yang paling banyak ejen. Cuma saya baru join dan benda ni ambil masa. Saya target lah sebulan saya boleh touch 10 juta. Kan? InsyaAllah doakan. Benda ni memang boleh. Sebab apa? Leader saya, sale dia paling tinggi 9 juta. Tahun lepas 43 juta dia punya sale. Kan? Memang boleh.
Sebab apa, SKV ni dia bila dia bertukar kepada sistem baru, memang sistem dia memang very powerful. Tambah-tambah kita nak masuk Indonesia. Bulan Februari ni kita nak masuk Indonesia. Produk apa tu bang? Produk dia you kenal tak partner? Dia punya duta dia partner. Ada tak sesiapa yang kenal partner? Partner adalah duta SKV. Dia produk dia fokus kencing manis lah, kencing manis. Kan? So ni antara produk dia lah, produk Phytech Phytech, lepas tu dia ada vitamin juga, dia ada untuk produk untuk cuci usus, dia ada kopi kan, dia ada kopi apa semua. Alright, so sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen bawah saya, dan saya target lah orang yang join saya ni dalam masa 12 bulan dia boleh buat 20,000 profit. Tapi memang kena bila you daftar je banyak training apa semua you kena follow lah. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Saya target siapa-siapa ejen saya, ejen yang join bawah saya, dalam masa 12 bulan saya nak bantu dia untuk buat profit RM20,000 sebulan. Macam saya memang zero cost marketing, saya langsung tak reti nak buat FB ad. Kan? Jus memang minum macam tu ke? Tak. Yang ni botol kosong, botol recycle. Saya dah letak air kosong, air sejuk, lepas tu saya campurlah sikit. Dia nak minum macam tu pun boleh juga, tapi satu botol ni 180 kan. So mahal. Alright. Ni botol kosong ni. Botol kosong. Saya letak air sejuk. Cuma saya letak Phytech tu 1 cup. Lepas tu saya letak zero sikit lah. Sedap lah, memang sedap. So yang ni kalau you ada kencing manis apa semua very good. Dan macam saya tak ada kencing manis. Cuma bila you minum tu you punya stamina tu okey alhamdulillah. Kan? Saya pun ejen tapi kurang aktif. Okey, so kena aktif lah. Kan? Kena aktif. Okey, kalau masuk ejen berapa? Ejen ni kalau you duduk dekat Semenanjung, modal dia RM65 40 je. Lepas tu you dapat barang tau, you dapat barang. You dapat ni, defense satu. You dapat satu botol ni. Ya. This one. RM60. Yang ni RM60 kalau you nak beli. So kalau you duduk dekat Semenanjung, you bayar RM65 40 you dapat ni kan. Lepas tu training 5 hari apa semua, and then semua complete lah. Kalau Sarawak RM66 40 Kalau Sabah RM71.30. Kalau Singapura RM81. Kan. 180. Okey, macam SKV ni, ejen ke customer ke. Okey, contoh yang ni harga ahli dia 180. Saya sebagai ejen saya beli pun 180. Cuma saya akan dapat komisen, dan komisen tu akan dimasukkan dalam cash wallet. Cash wallet kan. So saya bayar 180. And then macam saya punya komisen tu dia ikut kita punya sale. Kalau sale kita bawah RM1,000, kita punya komisen 10% lah. And then kalau you dapat buat sale RM1,000 ke atas, you punya komisen tu naik jadi 15%. Kalau you promote, ada orang beli bawah you apa semua, you dapat buat sale RM3,000 ke atas, you punya komisen naik jadi 25%. Lepas tu kalau you promote, you dapat buat sale, group sale lah RM10,000, you punya komisen tu naik jadi 30%. You promote lagi, lepas tu kalau you dapat buat sale RM30,000, you punya komisen tu naik jadi 35%. Komisen tu dia akan masuk dalam kita punya cash wallet. Dia tak bagi cash. Dia tak ada macam ejen ni dapat beli harga murah. Tak. Ejen beli harga sama je. Cuma komisen tu dia akan masuk dalam kita punya cash wallet, dan amount tu dia akan masuk berdasarkan kita punya sale. And then kalau you dapat buat sale, group sale RM70,000, you punya komisen tu naik jadi 37%. Lepas tu kalau you dapat buat group sale RM150,000, you dapat komisen 40%. Kan? So macam saya, dia komisen dia ada dua. Satu personal sale, satu lagi group sale. Okay, personal sale tu kalau let's say lah you dapat group sale tu dah RM150,000. Kalau you dapat buat personal sale macam ni, saya beli untuk diri sendiri kan. Saya punya group sale dah RM150,000. Saya beli, saya dapatlah jimat 40%. Kan? 40%.
Lepas tu kalau and then macam agent saya, dia orang pun promote, dia orang pun jual. So saya akan dapat overriding. Overriding kan. So memang syok lah. Macam bulan lepas saya punya personal sale RM12,000 je. RM12,000. And then saya punya group sale tu dalam RM600,000. So total saya punya bonus RM37,000. Boleh. Alright. Okay, so and then siapa yang daftar bawah saya, saya bagi buku saya lah. Tapi saya bagi dalam bentuk e-book. Siapa yang daftar hari ni, you WhatsApp saya daftar hari ni, and then saya bagi saya punya ni. Ni kisah saya lah, macam mana you nak jadi usahawan kan. Macam mana you nak apply loan. Ini story saya lah. Ni real story. Buku ni harga dia RM150. Alright. Abang tak takut ke cerita pasal income abang kat orang? Nak buat macam mana kan? Sebab apa kalau nak elak cukai ni memang tak boleh nak elak cukai. Sebab apa? Macam SKV dia akan bayar commission tu. So memang tak boleh nak elak kan. Kita nak sorok pun nak buat apa kan. Memang kalau kita diam-diam pun memang LSDN akan detect. Memang akan detect kan. So daripada kita bayar buta je, kita gunakanlah untuk marketing, tak ada masalah kan. Tapi duit tu bukannya ada cash kat saya pun, dalam account pun kan. Alright, so macam mana nak masuk bawah tu? Okay, kalau you nak join bawah saya, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat bio, you WhatsApp, you cakap nak jadi agent. Kan. Saya target lah sesiapa yang join bawah saya, dalam masa 12 bulan, dia boleh buat profit lah dalam RM20,000. Tapi kena rajin. Tadi saya nak cerita macam mana saya buat. Okay. Lepas saya panggil orang leader-leader buat sharing tu, and then saya dapat rekod orang. Lepas tu masa tu saya dah ada sale lah. Saya dah ada sale kan. Sekejap saya tengok saya punya ni. Mana aku? Okay, so bulan pertama saya dapat buat sale dalam RM11,000 lah. Tapi RM11,000 ni sebenarnya personal sale saya banyak tau, RM7,000. Yang lain tu semua group sale. Lepas tu masuk bulan kedua saya punya group sale RM13,000. Masa ni dah relax sikit lah sebab apa? Saya punya agent pun dah ramai, ada 50 orang kan. Lepas tu bulan April sale drop jadi RM10,000 sebab apa? Masa ni bulan puasa tau, saya tak larat nak live. So saya rekod agent pun bulan tu saya dapat rekod 6 orang je. Sale drop lah dalam RM10,000. And then bulan Mei, lepas bulan puasa, saya dah boleh buat live balik, sale naik jadi RM14,000. So masa tu saya dapat rekod dalam 96 orang agent. And then 4 bulan pertama tu saya punya commission tak sampai RM3,000 pun. Tapi tak apalah, sebab apa saja yang kita buat ni, kesan dia 3 bulan, 4 bulan kan. Alright, lepas tu bulan Jun saya punya sale naik, alhamdulillah naik jadi RM31,000. Masa ni saya dapat rekod 138 agent. Okay. So saya punya bonus masa tu, saya punya profit dalam RM6,000 lebih lah. And then bulan Julai sale naik jadi RM52,000. Agent saya dah naik jadi 155 orang. Saya punya commission jadi RM7,800. Okey, bulan Ogos, alhamdulillah saya punya sale naik jadi RM335,000. And then saya masa tu agent saya dah 228, saya punya profit lah RM41,000. September RM800,000, and then bulan November, Disember tu maintain lah RM700,000. Kan? Kan? Betul? Okey. So post. Tak kisah saya post dekat TikTok, saya post dekat saya punya Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter, dekat LinkedIn, dekat WhatsApp status, dekat YouTube, semua saya buat. Saya buat hari-hari. Hari-hari saya share kan. Macam kalau you nak jual produk, you
fokus tunjuk testimonial. Macam saya tak ada cerita tentang produk-produk dalamnya bahan apa, saya tak. Kalau macam orang tu kencing manis, saya tunjuk testimonial orang yang ada kencing manis, dia guna produk SKB dan dia okey kan. Saya fokus showcase result je. Kalau nak jual produk, saya tunjuk testimonial customer. Okay, kalau saya nak rekrut agent, saya fokus showcase result. Sama ada result saya sendiri ataupun result agent-agent yang dah berjaya kan. So dua benda tu je. So hari-hari saya keep kira macam post. Orang tengok ke tak tengok ke, saya tak peduli. Alright. So saya mencari sesiapa yang nak join saya, yang nak tambah pendapatan, yang nak yang nak sihat apa semua kan. Ada tak? Siapa yang nak komen, nak you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Modal dia RM65 40 je untuk Semenanjung. Kalau Sarawak RM66 40 sen, kalau Sabah RM71 30 sen, kalau Singapura RM81. Dan siapa yang daftar, you WhatsApp saya daftar hari ni, saya bagi saya punya buku. Ni buku pertama saya, macam mana you nak buat loan. Yang ni you boleh baca. Lepas tu buku kedua, saya cerita hijrah menjadi usahawan. Macam mana saya daripada seorang pekerja government, berhijrah menjadi usahawan. Dan yang ni adalah buku terbaru saya, Blueprint Jutawan. Macam mana you nak jadi jutawan. Kan? Kalau lebih more diskaun kan? Tak. Dia macam SKB ni tak ada. You beli banyak-banyak dapat diskaun tak? Macam SKB pun dia tak benarkan mana-mana ejen beli barang banyak. Kan? Sebab apa dia tak nak macam beli banyak-banyak, lepas tu you pergi buang harga dekat Shopee Lazada. Dan SKB memang tidak benarkan mana-mana ejen untuk jual produk dia tu dekat Shopee dengan Lazada. Memang tak boleh. Sebab apa dia tak nak mana-mana ejen dia buang harga. Kan? So macam isu buang harga dekat Shopee Lazada ni kira macam kurang lah. Kalau ada pun orang jual, dia jual harga normal je. Harga biasa. Sekejap. Alright. Okay, ada dekat Shopee RM40. Okay, so macam SKB pun dia dah keluarkan memo. Dia tidak benarkan sesiapa pun jual produk dia dekat Shopee dengan Lazada. So maknanya kalau ada orang pergi jual produk tu, maknanya dah syarikat tak benarkan. So dia jual juga, maknanya pendapatan tu haram lah. Dan kalau you customer, you pergi beli dan syarikat tidak benarkan, and then agent tu pergi jual, and then sama jugalah. Customer pun beli barang yang tak halal lah. Kan? So macam kita ni, kita of course lah kita nak beli barang tu biarlah halal kan. Lepas tu ini macam kat Shopee Lazada, macam suplemen ni you kena hati-hati juga kan. Kalau kita beli barang-barang elektrik tak apa. Macam suplemen ni takut dia tunjuk harga murah kan, tapi sebenarnya benda tu bukan daripada HQ. So make sure you order daripada ejen yang sah dan you dapat barang tu daripada HQ. Macam HQ pun dia akan hantar, dia guna kotak khas. Sebab apa zaman sekarang ni macam-macam orang boleh buat kan. Dia pergi tengok macam produk tu bagus je, dia pergi mana-mana kilang, dia buat kotak elok-elok, dia buat fake. Sebab apa, kawan saya pernah kena. Kawan saya dia jual produk jus juga, jus untuk kuruskan badan. Dia memang ada ejen, tiba-tiba ada orang jual produk tu murah gila kan. Macam produk tu sebotol tu dalam RM100, lepas tu orang tu jual memang murah gila, RM50, RM60. And then dia tahu benda tu memang fake. Lepas tu apa yang berlaku adalah dia punya ejen dia tu semua tak boleh jual. Sebab apa, dia duk promote, lepas tu orang duk beli kat Shopee Lazada. Kan, Shopee Lazada memang murah, tapi produk tu produk fake. Dan yang buat tu dia orang tak boleh detect. Sebab apa, bila dia orang cuba order, ambil nombor telefon, call tak dapat. So benda tu fake. Lepas tu tengok dekat label tu kilang entah mana-mana. So you berhati-hati. Kalau benda-benda yang melibatkan suplemen, melibatkan kesihatan ni, kalau boleh you make sure you dapat daripada HQ lah. Kan? So memang kesian lah kawan saya. Memang kesian lah. So dia punya bisnes tu dah jatuh gila lah. Tapi bukan salah dia.
Dan saya suspect lah benda ni mungkin kilang pun terlibat juga kan. Sebab apa kawan saya ni dia buat dekat kilang. Kilang ni dia tengok macam produk ni macam demand bagus kan, dia pergi buat. Tapi dia buang harga lah. Jahanam lah kawan saya ni. So SKB memang tidak benar kan mana-mana ejen jual produk dia dekat Shopee Lazada. So kalau ada ejen yang jual buat benda tu dan benda tu consider haram lah. Apa saja pendapatan yang dia dapat tu adalah haram dan customer yang beli produk tu consider bersubahat dan dia makan benda haram lah. Kan? Terpulang. Dan kalau macam you adalah seorang suami kan, and then of course lah you nak beli yang terbaik kan, terbaik untuk family you. Just nak jimat RM10, RM20, tiba-tiba you bagi produk fake, tiba-tiba family you mati kan. Okay, semalam fikir-fikir ke mana arah tuju main TikTok ni. Now I have a good result. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Saya sebenarnya saya banyak dapat leads daripada TikTok tau. Walaupun view tak banyak, tapi tadi pun view dekat 200 orang. So kalau tengok saya punya WhatsApp lah. Alam. So dekat 10 orang WhatsApp saya nak jadi ejen. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much.